Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berkah ini dapat lagi sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah dan sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Menyambung perbahasan kita tentang surah Al-Fatihah, masih ada lagi, mungkin masih banyak lagi perbahasan-perbahasan tentang surah Fatihah, hukum hakam yang berkait dengannya. Semalam kita membincangkan tentang adakah salah kita sedekahkan surah Fatihah kepada si mati. Maka jawapannya tidak salah. Tidak salah dan tidak ada masalah. Dan tegas saya menyebut di sini, saya bukan nak menimbulkan apa-apa kontroversi, kita cuma khilaf. Sesiapa yang tak buat pun tak ada salah. Siapa yang tak nak sedekah Fatihah tak salah. Dan bukan mesti dia Wahabi. Kerana itu bukan satu perkara yang disepakati para ulama. Kita masing-masing nak hidup aman damai. Benda khilaf kita tetap kata khilaf. Benda yang sepakat kita kata sepakat. Yang tak syoknya benda khilaf kita kata itu sahaja hukumnya, yang lain salah. Jadi tentang isu sedekah Fatihah ni adalah benda khilaf. Kita orang Melayu biasa sedekah Fatihah dan ia tidak salah kerana saya sebut semalam jumhur ulama menyatakan sampai Al-Fatihah. Kalau kita nak lebih afdal, sedekah Al-Baqarah sekali. Lagi afdal, lagi banyak, lagi baik. Kemudian kita nak tahu apakah alternatif. Sedekah Fatihah tak salah, dapat dan sampai pahalanya kepada si mati. Tetapi apakah yang lebih afdal, yang Nabi buat? Kalau kita buka kitab Al-Azkar, tuan-tuan boleh beli kitab Al-Azkar, Imam Nawawi ada dijual terjemahan dia. Tak salah saya Intim Publisher kan, ada dijual. Saya pun ajar setiap malam Ahad. Dalam kitab tersebut yang dikarang oleh tokoh besar, ulama besar Imam Nawawi. Imam Nawawi ini hebat tuan-tuan. Hadis 40 sampai sekarang masih lagi laku keras. Sedangkan semua orang boleh buat hadis 40. Semua orang. Balik ambil kita hadis, pilih. Kemudian semua kita hadis ada terjemah sekarang. Jual lah. Cuma laku keras ke tak laku keras, ataupun tak laku langsung. Berkat Imam Nawawi, saya suka, itu antara idola saya lah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebelum Imam Nawawi, berpuluh ulama yang karang hadis 40. Yang pertama mengarang hadis 40 ialah Abdullah ibn Mubarak. Yang pertama, berdasarkan sebuah hadis dhaif. Man hafiza arba'ina hadisan ba'asallahu faqihan yaumal qiyamah. Sesiapa yang menghafaz 40 hadis, Allah bangkitkan dia sebagai faqih pada hari kiamat. Ulama tak ada khilaf tentang dhaifnya hadis ni. Tapi hadis dhaif tak ada masalah. Malahan puak-puak salafi mereka pun tak argue benda ni. Pernah dengar? Tak pernah dengar kan? Tak boleh hadis 40, hadis dhaif. Tak ada. Menunjukkan bahawa hadis dhaif ni sangat ada nilai. Ulama guna. Tapi kita lihat Imam Nawawi punya hadis 40 sangat berkat. Sehingga ke hari ini kerajaan kita pun buat silibus untuk anak-anak kita. Dan selepas Imam Nawawi, beribu orang buat hadis 40 sampai ke hari ini. Tapi the only one, the chosen one, satu-satunya hadis 40 yang kekal ialah hadis 40 Imam Nawawi, yang diterjemah, yang disyarah. Malahan ulama salafi pun syarah kitab hadis 40 Imam Nawawi. Berkatnya, tuan-tuan kena cari biografi. Panjang pula kalau saya cerita pasal biografi Imam Nawawi. Sangat hebat pelajarannya, pengajiannya. Sehari beliau ada 12 pengajian dengan ulama yang berbeza, jalan kaki je tuan-tuan. 2 tahun tak pernah tidur baring. Tidur duduk, jatuh, baca
kitab semula. Tidur duduk, angkat lutut, letak tangan. 2 tahun di Madrasah Ar-Rawahiyah. Ini keberkatan Imam Nawawi. Antara kitab yang terkenal ialah Al-Azkar. Tuan-tuan boleh tengok Al-Azkar, bagaimana Imam Nawawi share pada kita kalau ada sampai kematian seseorang, apa ucapannya. Babu man balaghahu mautu akhihi. Tajuknya bab man balaghahu, siapa yang sampai khabar kematian saudaranya. Apa yang Imam Nawawi bawa? Sebuah hadis daripada kitab Ibn Sunni. Sebuah hadis di mana Nabi ajar kita doa apabila kita mendengar kematian seseorang, iaitu hadis yang disebut, Nabi kata sesiapa yang mendapat khabar kematian seseorang, hendaklah dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ni sama dengan Quran lah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka akan berkata sesungguhnya inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah. Kemudian ada lagi, bila kita dengar kematian sahabat kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian Nabi kata wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini sebahagian daripada doa doa naik kenderaan kan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita ambil yang part akhir tu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kami kepada Tuhan kami lamunqalibun. La raji'un. Munqalibun maksudnya kembali. Kita semua akan kembali pada Allah. Kita datang daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan ada lagi doa dia, Allah maktubuhu indaka fil muhsinin. Ya Allah, catatkanlah mayat ini. Kalau lelaki hu lah. Kalau perempuan ha. Tuan-tuan jangan takut. Hari ini saya akan share dalam Facebook saya doa ni. Saya yakin tuan-tuan nak menghafaz, mungkin masalah sikit bahasa Arab. Sekali Arab dah. Doa agak tak panjang lah, sederhana tapi bahasa Arab. InsyaAllah tuan-tuan follow Facebook saya Pius Salman, Instagram saya Pius Salman. Saya akan hari ini juga saya akan share doa bila dengar kematian seseorang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allah maktubhu indaka fil muhsinin. Ya Allah, catatkanlah di sisimu pahala dan kebaikan orang ni di kalangan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Ada lagi, waj'al kitabahu fi 'alliyin. Dan jadikanlah kitabnya, buku amalannya, fi 'alliyin, di syurga yang tertinggi. Alliyin, syurga yang paling tinggi. Kemudian wakhlufhu lahu fil ghabirin. Kemudian gantikanlah dia dengan ganjaran dan pahala yang baik bagi orang-orang yang ghabirin, orang-orang yang warisin, yang mewarisinya, yang dia tinggalkan, anak isterinya, kalau perempuan suami dan anak-anaknya, keluarganya, supaya semuanya dapat pahala yang baik. Maknanya bila mereka bersabar, mereka dapat pahala yang baik. Wala tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu. Ini doa yang kita biasa baca semasa selepas takbir yang keempat solat jenazah. Wala tahrimna ajrahu, jangan haram, jangan tegah kami pahalanya, pahala si mati. Wala taftinna ba'dahu, dan jangan timbulkan fitnah selepas kematiannya. Jadi itu doa, insya-Allah saya akan share hari ini insya-Allah di Facebook saya Pius Salman. Tuan-tuan boleh tengok, follow Facebook yang bukan page. Yang page dah bersawang lama dah lebih 5 tahun saya tak update. Page ada 14,000, saya dah tak update. Yang biasa punya ada 13,000 follower. Tuan-tuan boleh follow lah, dan tuan-tuan boleh ambil doa tersebut pada hari ini insya-Allah. Saya pun dah suruh designer saya buat, dan dia dah buat semalam. Pagi ni saya akan share. Jadi kemudian seterusnya, hukum seterusnya tentang baca Fatihah semasa pergi kubur. Banyak saya rasa hukum-hukum Fatihah. Siapa baru teringat, setiap kali kuliah saya akan mula dengan Fatihah. Mungkin itu juga orang kata bid'ah. Saya akan bahas esoklah. Kita orang kata slow-slow kan. Hari ini yang kedua, hukum tentang kita pergi kubur baca Fatihah.
Salah ke? Ustaz, boleh ke baca Fatihah pergi kubur? Pergi kubur ni sunnah. Antara sunnah-sunnah baru ni saya dengan Ustaz Hanafiah forum tentang Maulid Nabi. Awal dia orang buat awal. Awal dah bulan Safar dah ada forum Maulid. Dan minggu depan dan minggu seterusnya lagi ramai. Saya minggu depan tuan-tuan boleh tengok dalam minggu depan insya-Allah saya akan bentang kitab Zaujatul Rasul, isteri-isteri Nabi. Ini semua geng-geng pendakwah selebriti. Dia orang setiap tahun dia akan buka kitab dengan saya. Saya akan baca, dia orang akan Imam Muda Ashraf, Piyu Hafiz, Imam Muda, mereka akan akan tadah kitab talaki dengan saya. Minggu depan 19 bulan di Bangi, Lantana Villa milik Imam Muda Ashraf. Dia kaya lah. Saya tak adalah villa, saya ada pondok buruk je kan. Jadi sekarang ni boleh dah start Maulid dan dah panas dah kan. Jadi antara yang soalan yang ditanya pada saya tentang Maulid ni ialah sunan mahjurah, sunan yang ditinggalkan. Sunnah yang ditinggalkan antaranya ialah ziarah kubur. Kita ziarah kubur biasanya untuk orang-orang yang kita kenal. Itu pun setahun 2 kali. Setahun sekali. Raya Aidilfitri, Raya Aidil Adha. Sepatutnya kita ziarah selalu. Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Sekarang fazuruha, ziarahlah kubur. Dan apa yang perlu kita baca ketika kita sampai ke kubur? Yang pertama, macam biasalah, kita bagi salam. Kita bagi salam. Sunnahnya kita bagi salam. Orang mati ni kita datang saja pun dia dah seronok. Seperti mana hadis Sa'ad, dia kata, aqimu haula qabri qadramatun haru jazur wa yuqsamu lahmuha. Bila aku mati nanti, ini hadis Sahih Muslim, bila aku mati nanti, berdirilah di kuburku sekadar unta disembelih, dilapah dan dibahagi-bahagikan dagingnya. Lama ke? Sekejap. Unta disembelih dan dibahagi-bahagi dagingnya, lama tu. Mana kita sunnah berlama-lamaan di kubur, bukan tidur. Kita bacalah apa yang patut. Sebab apa? Hatta asta'nisu bikum. Kata Sa'ad, supaya aku asta'nis, aku seronok dengan kehadiran kamu. Apatah lagi kita bagi salam. Kata ulama, bila kita bagi salam, dia takhfif, dia meringankan seksaan. Dan antaranya yang Nabi ajar ialah baca surah Fatihah. Ini disebut dalam hadis At-Tabrani. Imam Ibn Hajar kata hadis yang hasan. Imam Ibn Hajar kata hadis hasan. Hadis yang dia lepas sahih hasan, lepas tu dhaif, kemudian adalah banyak dia punya jenis-jenis yang lain. Hadisnya apa? Nabi kata, iza mata ahadukum fala tahbisu. Bila seseorang itu mati, fala tahbisu, jangan sekat dia. Maksudnya jangan lama-lama berada di rumah dia, rumah mayat ke rumah orang mati tadi ke, jangan lama-lama. Itu makruh. Malah ada ulama kata haram kalau lama sangat. Segerakan, cepatkan. Sebab apa? Fa in taku salihah, kalau dia orang baik, maka kita kena segerakan dia sampai ke taman-taman syurga. Habis tu ustaz, kalau dia tak baik, bagi dia cepat sampai ke neraka. Bukan. Wa in yaku khairu salihah, kalau dia tak baik, seorang yang jahat ataupun tak baik, sebab apa Nabi suruh cepat juga? Fasyarrun tad'una ala riqabikum, tak elok kamu letak jenazah ataupun manusia yang tak baik bersama kamu. Maksudnya aura buruk ni ada. Kalau orang mati pun ada aura buruk, apatah lagi orang yang hidup. Kita tak elok duduk lama-lama dengan orang yang jahat, kerana akan tular infection dia punya kejahatan dia, menyebabkan kita pun nak buat jahat. Kemudian Nabi sebut hadis tadi, bila mati seseorang fala tahbisu, dan Nabi kata wal yakhra inda ra'sihi, bacalah di kepalanya bi Fatihatil Kitab, baca di kepalanya surah Fatihah, bi Fatihatil Kitab. Jelas hadis ni. Wal yaqra inda rijlaihi, dan baca di kakinya. Dekat kepala dia baca surah Fatihah, dekat kakinya baca bi khatimati suratil Baqarah, baca ayat-ayat akhir surah Baqarah. Ini di antara ayat yang super power. Ayat semua power. Antara ayat super power, ayat akhir surah Baqarah.
Malahan sesiapa yang baca pada malam hari seperti mana dapat pahala qiyamul lail, dan dipelihara daripada segala bala malapetaka, bencana dan segala apa yang tak elok. Nabi sebut apa? Man qara'a akhir suratil Baqarah kafata, hadis sahih. Sesiapa yang baca akhir surah Baqarah fi lailatin, pada waktu malam, kafata. Mana kafah ni cukup. Apa maksud kafah? Dua ulama tafsir. Yang maksud yang pertama ialah dia dapat pahala qiyamul lail sepenuhnya. Jadi jangan tinggal setiap malam baca dua akhir surah Baqarah. Ini hadis sahih. Yang kedua, kafatah maksud kafa an syarri. Allah jaga daripada kejahatan. Malam ni banyak kejahatan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan daripada malam apabila ianya gelap gelita, sihir, saka dan sasa yang lain. Salman tak adalah. Benda-benda yang tak elok banyak berlaku pada waktu malam. Jadi kita kena jaga. Jadi dua Nabi sebut, bila kita sampai ke kubur, pertama surah Fatihah di kepalanya. Kadang-kadang kita tak tahu kepala, tak apalah, mana-mana pun tak apalah. Itu kalau kita tahu mana kepala dia kan. Kalau masa jenazah depan orang-orang yang solat, kita tahu mana kepala mana kaki. Tapi dah dalam kubur kita pun tak pasti, tak kisah bacalah. Baca surah Fatihah dan baca akhir surah Baqarah. Wa fi riwayatin, ada satu riwayat lagi. Nabi kata, ini ada dua riwayat, dua-duanya hadis hasan. Nabi kata ganti kepada surah Fatihah, Nabi sebut falyaqra bi Fatihatil Baqarah. Dua-dua hasan darjatnya. Hadis yang pertama baca Fatihah dan akhir surah Baqarah. Hadis kedua baca awal Baqarah, iaitu 1 hingga 5 ayat surah Baqarah, dan juga akhir Baqarah. Dua-duanya hadis hasan, hadis yang rijaluhu mawthuqun kata ulama. Tapi ada hadis-hadis dhaif, kita boleh beramal. Apa dia? Surah Al-Kautsar. Yang ni dhaif tapi boleh. 11 surah Al-Ikhlas. Ini tambahan. Jadi ada 5 lah. Fatihah, awal surah Baqarah, akhir surah Baqarah. 3 ni hadis hasan. Kita tambah lagi hadis dhaif, boleh kita beramal. Jangan masalah. Jangan kata hadis dhaif mana boleh. Habis tu hadis 40 kita nak tolak. Siapa berani tolak hadis 40? Tak ada. Sedangkan ulama sepakat, hadis yang saya baca tadi awal tadi, ulama sepakat hadis kelebihan hafal 40 hadis dhaif. Tapi semua ulama karang. Takkan semua ulama masuk neraka? Nanya Pak Karim. Jadi hadis dhaif ada value. Jadi kita tambah Fatihah, awal Baqarah, akhir Baqarah, Al-Kautsar, hadis dhaif, dan juga 11 surah Al-Ikhlas, juga hadis dhaif. Ini bacaan bila kita sampai ke kubur. Jadi menunjukkan apa kesimpulannya? Boleh ke tak boleh? Ianya dituntut, dibenarkan, dibolehkan untuk kita baca surah Al-Fatihah, malahan dituntut dalam hadis yang disebut tadi. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. InsyaAllah kita akan sambung lagi tentang surah Fatihah pada esok hari. Mungkin tentang surah Fatihah sebagai syifa. Adakah boleh kita baca surah Fatihah dan kita niat syifa, niat berubat? Adakah boleh kita baca pada air? Dan yang paling panas, adakah boleh kita baca Fatihah lepas solat? Ada kata ini bid'ah, ini Nabi tak buat. Jadi esok tunggu, nantikan slot yang ketiga bersama saya, macam TV pula kan, untuk isu-isu hukum-hukum yang berkait dengan Fatihah. Apa-apa tuan-tuan boleh follow saya punya Facebook dan Instagram. InsyaAllah hari ini saya akan share doa bila Nabi dengar, doa yang Nabi suruh bila kita dengar kematian seseorang. Al-Fatihah tak salah, itu sebagai tambahan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.